Yeah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So today we're going to proceed with chapter 5. Okay. Introduction to Business Model Canvas. Okay, so chapter ini adalah menerangkan tentang apa itu Business Model Canvas dan apakah keperluan dia dalam bisnes. So, Business Model Canvas, diperkenalkan pada tahun 2008, oleh Oswalder. Dia adalah salah satu cara untuk kita buat analisa, designing, strategizing and testing a business model based on 9 business area. So, bila kita nak buat satu business itu, digalakkan untuk kita buat business model canvas ni untuk kita lihat 9 perkara penting yang melibatkan pengurusan syarikat kita. So, dalam 9 perkara ini, setiap bahagian saling berhubung antara satu sama lain. Okay. So, di mana 9 perkara ini adalah perkara-perkara yang biasa kita akan tunjuk dekat kita punya supplier, dekat kita punya pelabur, dekat kita punya pelanggan. So, pelanggan jarang lah. Biasanya kepada pelabur lah. Okay. So, mereka nak tengok apakah asas bisnes kita. Okay. So, 9 perkara ini juga kita boleh jadikan sebagai panduan apabila kita nak revise balik atau kita nak tengok balik kat mana kelemahan yang kita boleh perkuatkan lah. So, selain itu, business model canvas ni juga merupakan pegangan syarikat lah. Jangan sampai you lari dari apa yang you telah decide dan you telah letak kat dalam 9 business model canvas ni. So, kita akan tengok apa itu 9 perkara ini. So, ini dia business model canvas itu. Okay, so yang pertama customer segment, kedua value proposition, yang ketiga marketing channel, yang keempat customer relationship, yang kelima key partners, key activities, key resources, cost structure dan juga revenue stream. Okay, so 9 perkara ini, kalau awak lihat dekat sini, table ini, nanti slide selepas ini ada contoh. So, dalam table ini menunjukkan 9 perkara ini dituliskan dan juga dibutir, maksudnya kita letak dalam butiran lah, bukan dalam karangan yang panjang, tapi hanya poin-poin sahaja. Okay, so kita tengok yang pertama, awak boleh tengok, customer segment ni adalah segmen customer. So, which classes are you creating for? Maksudnya kita nak jual produk kita ni kepada siapa? Siapakah target utama pembeli produk kita? Okay. So, kalau produk awak tu produk berbentuk makanan. Okay. So, target awak kepada umum. Tapi target utama awak kepada siapa? Golongan daripada umur sampai berapa sampai berapa ke? Remaja ke? Kanak-kanak ke? Dewasa ke? Okay. So, seterusnya masuk yang kedua. Kita langkah yang kedua. Ini memang format, jangan salah. So, yang kedua, value proposition. What core value do you deliver to customer? Which customer needs are you satisfying? So, apakah yang awak nak sampaikan? Maksud kelebihan produk awak berbanding produk yang customer ada. Okay. So, customer ada salah. Apakah kelebihan produk awak nak dibandingkan dengan produk yang competitors ada? Okay, jangan salah. So, maksudnya kekuatan produk awak yang kompetitor tidak ada. Okay. So, kalau kita lihat dekat contoh macam mana-mana kedai makan atau mana-mana, saya bagi contoh kedai makan lah yang mudah. So, awak boleh bezakan kedai A, okay, apa yang best, apa yang menarik, apa yang bagus. So, kedai B, apa yang menarik, apa yang best, apa yang bagus. So, maksudnya setiap kedai menyampaikan value proposition yang berbeza-beza. Okay. So, which customer need are you satisfying? Maksudnya, apakah keperluan
customer yang awak nak kejar. Okay. So, awak nak kejar customer yang lapar, so of course lah. Okay. So, mungkin awak nak tambah customer yang lapar, tapi dalam masa yang sama, customer yang mengejar masa. Pun boleh jugalah, di mana makanan awak berbentuk makanan yang drive-thru ke, atau mungkin makanan yang untuk customer yang nak cepat. Okay. Makanan awak instant, dah ready stock. Okay. So, itu adalah value proposition. So, masuk pada yang ketiga. Bawah ini. Okay. Channel, saluran. Through which channel do your customer want to be reached? Which channel works best? Okay. How much do they cost? How can they be integrated into your hand to your customer routine? So, maksudnya awak nak pakai saluran apa untuk pastikan produk awak ni sampai kepada customer awak? Adakah awak menggunakan orang tengah seperti Foodpanda atau GrabFood untuk hantar produk awak kepada customer? Atau adakah customer boleh datang ke kedai awak untuk nikmati terus awak punya produk? Atau produk awak ni customer perlu order. Jadi perlu order tu customer perlu order awal dan kemudian barulah akan sampai kepada customer melalui delivery ke, atau mungkin awak dah ada di mana-mana ejen jualan yang mana customer boleh dapatkan. So, apakah saluran yang awak gunakan? Okay. So, masuk pada yang keempat adalah customer relationship. What kind of relationship does target customer expect you to establish? Okay. How can you integrate into your business in terms of cost and format? So, masuk kat sini adalah macam mana you nak jaga hubungan you dengan customer. Apakah maksudnya nak jaga relationship you dengan customer. Mungkin customer boleh dapat rebate kalau pembelian yang seterusnya, atau mungkin kalau customer tu customer yang first time, mungkin boleh dapat tester produk, atau mungkin kalau customer tu nak repeat beli dengan you akan dapat harga lain. So, mungkin customer tu akan dapat juga hadiah. Contoh kalau hari jadi ada hadiah penghargaan, atau mungkin ada diskaun. Okay. So, adalah contoh relationship yang you boleh set up antara you dengan syarikat, you dengan customer. So, yang kelima adalah key partner. Siapakah yang akan berpartner dengan you? What are the motivation for partnership? So, kenapa you nak berpartner? So, contohnya you partner dengan JNT, you berpartner dengan Foodpanda ke, you berpartner dengan GrabFood ke. Okay. So, kenapa you nak berpartner dengan mereka? Okay, mungkin sebab untuk memudahkan urusan penghantaran. Tak apa, mungkin you kata di sana, macamnya customer sekarang kalau nak reach kedai you, nak check website kedai you, lambat. Jadi, customer akan tengok dekat website Foodpanda lebih cepat. So, you tulislah dekat sini. Okay. So, yang keenam adalah key activity. Okay. So, apakah key activity yang kamu jalankan dan juga aktiviti yang most important in menjaga hubungan dengan customer tadi. Okay. Contohnya, key activity apa yang syarikat you buat. Okay. So, you menyampaikan makanan yang berkualiti tinggi. Okay. So, lepas tu, contohnya, macam ni. You kata you sampaikan makanan yang berkualiti tinggi. So, kalau buat key activity ni adalah apa yang you buat untuk memastikan makanan you tu berkualiti tinggi. Okay. Contohnya macam pengambilan pekerja yang bagus. Okay. Tak pun you boleh taruh juga dekat sini key activity yang you jalankan dalam syarikat you. Seperti masakan, pembungkusan. Lepas tu dari segi preparation atau penyediaan. So, semua yang boleh letak dekat sini. Ini adalah aktiviti yang company you jalankan. Okay. So, masuk pada tujuh adalah key resources. Ni adalah sumber-sumber. So, sumber-sumber ni adalah contohnya seperti modal. Okay. So, lepas tu you perlukan resources seperti barang mentah. Selepas tu you perlukan kedai, atau mungkin you perlukan kalau you perlukan pekerja-pekerja, senaraikan pekerja-pekerja itu dalam bidang apa. So, tukang masak, cashier, apa semua yang you perlukan, semua you senaraikan dekat sini. Okay. So, masuk nombor 8 adalah cost structure. Apakah kos-kos yang terlibat dalam aktiviti seharian you lah. Okay. So, you perlukan kos untuk beli barang mentah. Tulislah barang mentah. So, you perlukan kos untuk electricity. You perlukan kos untuk air. So, mungkin you perlukan kos untuk duit minyak. Untuk pastikan you boleh bergerak. So, itu yang tulis kos kat sini. Apakah kos-kos yang diperlukan? Dan masuk pada yang ke-9 adalah revenue stream. What is the value that customer are willing to pay? How and what
Do they recently pay? How would they prefer to pay? What kind of activity service that you offer generate income to your company? So ini adalah macam mana cara you nak dapatkan keuntungan. Okay. So adakah hanya melalui penjualan makanan? So kalau ada lebih, you boleh letaklah dekat sini. Melalui kalau daripada penjualan makanan, so mungkin you ada air, mungkin you ada suasana kedai. Ya betul, ada orang, setengah orang, okay, dia datang ke kedai makan, bukan dia nak makan sangat pun, tapi dia sanggup bayar order je apa-apa asalkan dia dapat rasa suasana dalam kedai tersebut. So, you boleh katalah suasana kedai yang cantik, okey. Lepas tu tak apa kalau misalnya kata you buat, um, apa, macam ada, appreciation, hadiah ke apa semua, you boleh tulislah dekat sini. So, you boleh kata dengan selain penjual makanan, you juga buat, appreciation jualan hadiah untuk dapatkan keuntungan. Selain itu, you masuk dekat dalam event-event seperti macam jom heboh ke, atau you masuk dekat dalam food fest ke untuk menambahkan lagi keuntungan you. So, you taruh dekat revenue stream ni. Okay. So, ini adalah contohnya. Okay. So, kalau tengok dekat sini, contoh yang diberikan. Okay, kalau customer segment, okay, mereka memilih, okay, ni contohnya lah. Contoh untuk bisnes XYZ ni, customer mereka memilih youth, okay, yang nak memiliki design. So, remaja yang nak ada design sendiri, okay. So, masuk pada yang kedua adalah value proposition. So, value proposition dia adalah t-shirt for youth, 3D t-shirt, 3D batch t-shirt. So, ini adalah benda you boleh sampaikan yang lain daripada orang lain, okay. So, lepas tu melalui channel apa? So, channel tengoklah dekat sini. Ada high street store, word of mouth, on internet. So, ni adalah cara saluran macam mana produk you tu boleh sampai daripada company sampai kepada customer. So, word of mouth ni maksud salah satu cara lah saluran marketing. Okay. Lepas tu masuk pada online customer care. Ini adalah customer relationship. So, macam mana you jaga hubungan dengan customer adalah melalui online customer care. Customer kalau nak apa-apa boleh contact you atau hubungi you. Okay, so seterusnya masuk pada siapakah partner you. Okay, so manufacturer, printing, designing software. So ini adalah orang-orang yang terlibat dengan company you untuk produce this designing product. Lepas tu ni adalah apa aktiviti yang dijalankan dalam syarikat you. You uruskan stok, you uruskan penghantaran, you uruskan pilihan t-shirt, you juga buat jualan. Ni adalah aktiviti yang company you buat. Dan seterusnya adalah sumber-sumber. Apakah sumber-sumber yang you perlukan untuk run the business? Sumber-sumber tu maksudnya itulah barang-barang lah. Okay. In-house production team. So, you perlukan orang untuk run the business. Kalau tak ada orang, macam mana nak jalan business tersebut kan? So, material supplier. So, maksud kalau tak ada material, macam mana you nak run the business? Outsource contractor. Maksud you perlukan contractor juga untuk tolong you run the business. Okay. So, seterusnya masuk pada cost. Cost of shipping, cost of printing, cost of material. Semua cost-cost you akan tulis dekat sini. Jangan hanya senarai cost of shipping, cost of printing. So, you tulis dengan kalau boleh lebih spesifik lah. Okay. Dan seterusnya adalah revenue stream. Macam mana you nak dapatkan keuntungan melalui advertisement, website, save for printing. Ini adalah antara contoh-contoh macam mana you nak dapatkan keuntungan. Okay. So, that's all for this chapter. So, hope you guys faham. Kalau tak faham, saya akan terangkan lagi. So, untuk soalan assignment, okay, individual assignment berdasarkan individual group. Group assignment berdasarkan this chapter. Okay, you guys boleh refer dalam group WhatsApp. I akan hantar dalam group WhatsApp. So, kita akan discuss in next class. Okay, thank you everyone. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.